أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى مشايخنا أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليه أجمعين وإلى والدينا ومعلمينا وذوي حقوق واجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat sidang Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan para ibu bapa, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para imam, para bilal dan seluruh rakan-rakan, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan kesyukuran kepada Allah kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melafazkan syukur, melafazkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang menjadi kewajipan, kemestian, kepastian bagi seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman.
Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, dalam salat kita ada wajib kita membaca suratul Fatihah. Surah pembukaan, surah keberkatan, surah kerahmatan, surah pengampunan. Dan di dalam suratul Fatihah, lafaz yang menjadi simbol daripada suratul Fatihah, lafaz yang menjadi simbol daripada salat, kewajipan daripada kita, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita syukur kepada Allah Subhanahu taala, segala puji, segala syukur, segala nikmat. Rabbil Alamin adalah kepunyaan, pemberian, hadiah Tuhan sekalian alam. Jadi hadirin memuliakan Allah Subhanahu taala, selayaknya seorang hamba Allah Subhanahu taala mensyukuri atas segala nikmat. Bahkan diberi nikmat kita syukur dan berterima kasih pada Allah. Adapun diuji dengan ujian, dengan musibah juga, kan? Dalam riwayat hadis Nabi beritahu, perlulah kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Tuan-tuan, kalau kita mendapat nikmat, melihat nikmat, mendapat kepujian, mendapat kebaikan, kita jawab alhamdulillah, ataupun alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun kita jawab alhamdulillah tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan segala kebaikan, segala kenikmatan. Adapun apabila kita mendapat ujian, musibah, bencana, dalam riwayat Nabi SAW mengajar kita mengucapkan dengan lafaz alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan ujian, musibah, sakit, letih pun diajar oleh baginda Nabi SAW dengan lafaz alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya layak bagi Allah. Pengaduan kita, rintihan kita, permintaan kita, doa kita hanya kepada Allah ala kulli hal, dalam keadaan apa pun keadaan. Dalam hal keadaan apa pun keadaan, khususnya musibah, ujian, wabak dan sebagainya. Maka dia memuliakan Allah Subhanahu taala, dalam nikmat pun wajib bersyukur. Bahkan dalam ujian, dalam wabak, dalam kesakitan, dalam keletihan pun para ulama mulai daripada hadis Nabi, haruslah kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicarakan daripada kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa tuan-tuan kita bicarakan tentang kisah mereka? Kenapa kita bicarakan tentang kisah mereka? Kerana kisah mereka ini dipuji, diagungkan oleh Allah, disuruh oleh baginda Nabi SAW mengikuti kehidupan para sahabat, menteladani, menyemak sejarah-sejarah kehidupan mereka. Kerana kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu kurun para sahabat. Dia yang mulakan Allah Subhanahu taala, kalaulah Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu kurun para sahabat, maka maksud daripada hadis ini, hendaklah kita mengikuti tauladan, kisah, kebaikan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lagi Nabi kata ashabi kan nujum, sahabatku umpama bintang di langit. Sahabatku kan nujum, seperti bintang-bintang di langit. Ikutlah kalian, berang teguhlah kepada mereka. Bi'ai muqtadaitum ihtadaitum, mana-mana yang kalian ikuti, teladani, kan, fahami sejarah mereka, hidup dengan cara kehidupan mereka, ihtadaitum, nescaya kalian akan berjaya, nescaya kalian akan diberi petunjuk, nescaya kalian akan dibantu seperti mana para sahabat dibantu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu taala, maka kita tadabbur kisah-kisah para sahabat, kan, semoga masuk dalam kehidupan kita, kan, menjadi suri tauladan kita,
Kan? Kata para ulama, apabila kita hari ni tak penuhkan dada-dada kita, tak penuhkan dalam hati anak-anak kita tentang kisah-kisah yang begitu hebat di kalangan para sahabat, kisah-kisah agung, kan? Di kalangan para sahabat ada yang dijamin syurga oleh Nabi dalam hadis, atau muka bumi lagi ada pelbagai hadis yang Nabi ceritakan tentang kemuliaan Sayyidina Bilal, ahli syurganya Sayyidina Bilal, kan? Sayyidina yang sahabat-sahabat yang lain, sahabiah, wanita-wanita di kalangan para sahabat, ni semua sahabat-sahabat yang Nabi sendiri telah agungkan. Allah SWT telah puji mereka di dalam Quran, kan? La tahzan innallaha ma'ana, kan? Jangan kamu menyangka kamu berdua, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar je dalam gua. Bahkan Nabi beritahu sesungguhnya kita bersama dengan Allah. Kisah ini dirakam dalam Quran. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, kemuliaan Sayyidina Umar, kemuliaan sahabat-sahabat yang telah dirakam dalam Quran, kan? Telah dirakam dalam hadis-hadis Nabi. Jadi sepatutnya lah tuan-tuan dan saya dan kita semua, kan, memahami serba sikit demi sedikit, kan? Kita fahami, teladani kisah hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga guru-guru, kan, para guru, ustaz-ustaz juga kata kalau boleh berilah nama anak-anak, dan di kalangan nama anak-anak, di kalangan nama-nama para sahabat. Lebih baik lagi kalau kita bagi nama anak, nama sahabat yang orang tak kenal, kan? Supaya, kan, orang tahu kenapalah nama dia ni macam ni. Oh, nama dia nama sahabat, kemuliaan kat orang sahabat ni. Subhanallah, kan? Sahabat dari riwayat ada 124,000, dari riwayat lain ada 200,000 lebih. Semuanya hebat-hebat, semuanya diagung-agungkan, kan? Dipuji-puji setiap daripada kurun semua. Kan, ini kita tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak suka, tak kenal maka tak hayati. Subhanallah, dimulakan Allah SWT. Ini kita tanya dalam diri kita, kita kenal tak 10 orang yang dijamin syurga? Tuan-tuan, kita tanya dalam diri kita, kita kenal tak 10 sahabat yang dijamin syurga? Macam mana, kenapa, siapa yang jamin? Yang menjamin mereka ni ahli syurga adalah Nabi SAW. Dan tidaklah Nabi berkata mereka ni ahli syurga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berkata sesuatu melainkan itu diwahyukan oleh Allah. Nabi kata fulan ini sekian-sekian ni 10 sahabat ini dijamin syurga. Tuan-tuan, kenapa sehingga mereka tu dijamin syurga? Apa kehebatan mereka, apa sifat-sifat mereka? Yang ni yang kita nak bicarakan ni. Yang ini kita nak tadabbur ni, apa sehingga mereka ni mendapat gelaran orang yang dijamin syurga. Tuan-tuan, isteri Nabi 11 orang, ketika Nabi wafat ada 9 orang. Semua isteri Nabi ni semua hebat-hebat. Kalau ada wali-wali yang hebat-hebat, tuan-tuan, seluruh wali-wali ni di bawah tapak kaki para sahabat radhiyallahu taala. Kan, isteri-isteri para sahabat, semua orang hebat-hebat. Anak-anak di kalangan para sahabat, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan. Kita tadabbur, kita halusi, subhanallah, kita akan kenal, kita akan cinta, kita akan usaha untuk mengikuti teladan mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. InsyaAllah, tuan-tuan, hari ini kita bicarakan tentang kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kisahnya apa, tuan-tuan? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sering kali mengajak saya untuk duduk dalam majlis beliau bersama-sama dengan orang-orang tua ahli Badar. Siapa ni, tuan-tuan? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abbas siapa? Sayyidina Abbas ni pakcik Nabi. Anak dia iaitu Abdullah ibnu Abbas. Jadi anak muda lah. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setiap kali bermusyarat, berkumpul dengan ahli-ahli Badar, sahabat-sahabat yang agung, sahabat-sahabat yang menyertai peperangan awal iaitu peperangan Badar, pasti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan menjemput sekali Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, anak muda, kan? Kenapa Sayyidina Umar ajak Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, kan? Satu ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf telah berkata kepada beliau, kenapa awak selalu mengajak anak muda ini untuk duduk bersama-sama dalam majlis kita, sedangkan anak-anak kita juga berumur sama dengan dia? Satu ketika, tuan-tuan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bertanya dengan Sayyidina Umar. Satu ketika
Sayyidina Abdul Rahman bin Auf telah bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu selalu ajak Abdullah ibn Abbas duduk bersama-sama dalam majlis kita? Sedangkan Abdullah ibn Abbas ni sama bayi dengan anak-anak kita." Ni. Sedangkan anak-anak kita juga berumur sama dengannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, dia adalah daripada orang yang kamu sendiri kenali. Dia adalah daripada orang yang kamu sendiri kenali. Tak apalah, biarlah dia kumpul dengan kita. Dia pun kan kita pun semua memang kenal dia siapa. Ini Sayyidina Umar nak rendahkan dirilah. Pada satu hari Sayyidina Umar telah menjemput mereka semua dan juga memanggil saya untuk hadir. Tuan-tuan, maka satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah memanggil pembesar-pembesar Islam berkumpul, kan, para tua, kan, para tetua, para alim ulama untuk berkumpul dengan Sayyidina Umar atas majlis-majlis tertentu. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga telah menjemput Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, anak muda, anak kecil. Saya sudah dapat mengagak bahawa saya dipanggil hanyalah untuk mereka menguji pengetahuan saya. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Abbas ni pun dia dah dapat agak dah. Sayyidina Umar panggil dia dan panggil semua pembesar-pembesar Islam, pemuka-pemuka Islam, panggil dalam satu majlis. Sayyidina Abdullah bin Abbas dah agak lah, dia orang ni Sayyidina Umar ni mesti nak uji ilmu pengetahuan aku ni. Sayyidina Umar berkata, bermulalah majlis itu. Sayyidina Umar telah berkata, "Apakah pendapat kamu semua tentang firman Allah ini?" Dalam satu majlis, Sayyidina Umar telah kumpulkan semua para sahabat, kan, pembesar-pembesar di kalangan para sahabat, dan panggil juga anak kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan Sayyidina Umar telah bertanya kepada seluruh para sahabat, "Kamu tahu tak apakah pendapat kamu semua tentang firman Allah ini?" Iaitu, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Okey. Tuan-tuan, satu ketika Sayyidina Umar telah panggil pembesar-pembesar Islam, kan, orang-orang yang awal, orang-orang yang hebat dari Islam, dan telah panggil juga anak kecil iaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Dan Sayyidina Umar telah bertanya dalam majlis beliau, Sayyidina Umar telah bertanya, "Apa pendapat kalian tentang ayat Quran surah An-Nasr atau surah Fathu? Idza jaa nasrullahi wal fath," sampai habis. Apa pendapat kalian tentang ayat ni? Kata Sayyidina Umar. Kita baca dulu maksud terjemahan daripada surah Fathu tadi. Surah An-Nasr tadi. Kata firman Allah, "Wahai Nabi Muhammad, apabila datang pertolongan Allah serta kemenangan, ketika engkau berjaya menakluk kota Mekah dan engkau melihat manusia masuk agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan meminta ampun kepadanya. Sesungguhnya dia amat menerima taubat." Surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Sebahagian daripada mereka berkata bahawa Allah SWT memerintah kita supaya memujinya dan beristighfar kepadanya apabila datangnya nusrahnya dan kemenangan untuk kita. Salah satu pembesar yang hadir di situ bagi tahu apa maksud surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa kefahaman yang kalian telah faham? Sebahagiannya bagi tahu apa? Ayat ini Allah Taala perintahkan kita supaya memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kalian dan meminta ampunlah kepada kalian apabila datang dengan nusrah dan bantuan Allah. Salah seorang jawab macam tu. Sebahagian yang lain pula berkata, "Kami tidak tahu." Sebahagian lain kata, "Kami tak tahu." Dan sebahagiannya hanya diam, tidak berkata apa-apa. Sebahagian lain diam, tak kata apa-apa. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada saya, "Wahai Ibnu Abbas, adakah kamu juga berpendapat sedemikian?" Ni Sayyidina Umar terus tanya pula Sayyidina Abdullah ibn Abbas, "Adakah kamu sama berpendapat dengan sahabat-sahabat yang lain?" Pertama kata Allah perintahkan memuji dan beristighfar ketika datang bantuan Allah. Kedua,
mereka kata kami tak tahu. Yang ketiga, diam saja. Kan? Kata Sayyidina Umar, wahai Ibnu Abbas, kamu sama ke pendapat kamu dengan mereka yang lain? Kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, saya berkata tidak. Beliau menjawab, lalu apakah pendapat kamu? Jadi Abdullah Ibn Abbas dia kata, itu bukan pendapat saya. Jadi Sayyidina Umar kata, apa pendapat kamu? Saya berkata, surah ini telah mengisyaratkan kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah memberitahu kepada baginda. Tengok tuan-tuan, orang alim. Kan tengok Sayyidina Umar ni tahu siapa yang mulia. Alimahu man alimahu, mengetahui bagi orang yang mengetahui, tidak mengetahui bagi orang yang tidak mengetahui. Jadi kenapa Sayyidina Umar bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas setiap dalam majlis para ulama, majlis pembesar-pembesar Islam? Sebab di antara yang Sayyidina Umar tahu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni punya kefahaman agama yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Jadi saya berkata surah ini telah mengisyaratkan kepada kewafatan Nabi yang Allah telah memberitahu kepada baginda, iaitu apabila nusrah Allah telah datang dan Makkah telah ditakluk serta kamu melihat keadaan manusia, maka semua itu adalah tanda-tanda waktu ajalmu sudah hampir tiba. Oleh itu kamu bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu serta pohonlah keampunannya, kerana dia adalah zat yang maha pengampun. Tengok tuan-tuan, subhanallah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas beritahu surah ini, kefahamannya adalah surah ini adalah menunjukkan isyarat tentang kewafatan dan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kefahaman. Kan? Makna dia kita pun tahu. Kan? Ayat ni pun kita faham lafaz dia, tapi dia ada yang tersirat lagi, subhanallah. Kan? Memberitahu baginda, iaitu mengisyaratkan kepada kewafatan Nabi. Jadi tuan-tuan tengok beza kan, tambahan ilmu yang ada di kalangan para sahabat. Sayyidina Umar berkata, saya juga berpendapat sama seperti kamu mengenai surah ini. Subhanallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, tengok kefahaman para sahabat kan, di kalangan mereka kan, ada mutiara-mutiara. Subhanallah. Masya Allah. Boleh insya Allah tuan-tuan kan dapat sedikit kefahaman yang ada di antara isyarah daripada ayat surah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, surah An-Nasr, iaitu ini adalah juga isyarat tentang kewafatan dan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin hampir. Datang kemenangan bagi orang Islam, berbondong-bondong orang datang pada Islam, ini juga adalah tanda isyarat ajal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir dekat. Kan? Jadi tetap juga kena istighfar pada Allah, kena bertasbih dan muji Allah Subhanahu taala. Nah, tuan-tuan, kita masuk seterusnya. Kita masuk kisah yang seterusnya, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar bertanya dengan Sayyidatina Aisyah tentang hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah mengenai jenazah. Masya Allah tuan-tuan. Okey, tuan-tuan yang baru masuk kan, selamat datang. Selamat bergabung dengan kita. InsyaAllah kita akan teruskan lagi di sesah yang kedua, iaitu kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah mengenai jenazah. Jadi tuan-tuan, para sahabat pun berbicara, bermuzakarah kan, tentang apa? Tentang bagaimana keadaannya pengurusan jenazah. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang sahabat namanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata bahawa satu ketika saya sedang duduk bersama-sama dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, satu ketika saya sedang duduk bersama Sayyidina Ibnu Umar. Tiba-tiba Hadrat Khabbab yang tinggal di Maskurah telah datang lalu bertanya, wahai Abdullah bin Umar, adakah awak mendengar hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Tengok ni tuan-tuan, para sahabat berbicarakan tentang ilmu, tentang nasihat, tentang hadis-hadis yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesiapa yang mengiringi jenazah dari rumahnya dan menyertai salat jenazah itu dan kemudian mengikuti jenazah hingga ke kubur, maka dia akan diberi 2 kirat pahala. Tuan-tuan, tengok para sahabat dengar hadis ni. Dia bila dengar je hadis ni, dia kata, dia tolong pastikan kepada sahabat yang lain. Wahai Abdullah ibn Umar, Sayyidina Abu Hurairah dia bagi tahu hadis ni. Aku nak tanya kau, betul tak hadis ni? Kalau betul hadis ni, aku akan sungguh-sungguh untuk mengamalkan hadis ni. Ni beza kita dengan para sahabat. Kita dengar hadis, kita tanya, ni sahih tak? Ni boleh amal tak? Ini hadis betul tak? Lepas dengar betul, oh hadis sahih, okey. Langsung tidak ada niat nak amal. Kan? Kalau tak sahih, kan, takut salah. Kalau tak sahih tak nak amal. Kalau hadis tak sahih tak nak amal. Risau, takut buat benda salah, takut buat benda syirik. Allah. Kan? Tuan-tuan, hadis sahih boleh beramal, hadis tak sahih pun boleh beramal, hadis dhaif, hadis lemah, kan, pelbagai jenis hadis tetap boleh amal. Yang tak boleh amal, hadis maudhu' saja, hadis palsu. Itu bukan hadis. Yang tak boleh amal adalah bukan hadis. Selain daripada hadis palsu, iaitu hadis yang diriwayatkan dengan pelbagai keadaan, sahih, pertengahan dan sebagainya, boleh beramal. Jangan kita ditipu oleh pernyataan dakyah daripada pendapat-pendapat yang lain. Maka sahabat ni tuan-tuan, dia tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, kamu pernah dengar tak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Dia kata apa? Sesiapa yang mengiringi jenazah dari rumahnya dan menyertai salat jenazah dan kemudian mengikuti jenazah itu hingga ke kubur, maka dia akan diberi pahala 2 kirat. 1 kirat adalah sama besar dengan gunung Uhud. Sesiapa yang bersolat jenazah dan pulang ke rumahnya, maka baginya pahala sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan, dalam riwayat Nabi beritahu siapa yang sembahyang jenazah dan dia ikut jenazah tu sampai ke kubur, maka dia dapat 2 kirat, 2 pahala kirat. 1 pahala kirat sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan, gunung Uhud ni di antara gunung yang besar. Maka bila sahabat dengar gunung Uhud dapat 2 sebesar pahalanya, maka mereka bersungguh-sungguh untuk mengamalkan hadis Nabi, iaitu semua semayangkan jenazah, semua pergi hantar kat kubur. Kan? Dan Nabi beritahu siapa yang semayangkan jenazah saja dan tak menghantar jenazah ke kubur balik, maka dia dapat 1 kirat pahala saja. 1 kirat pahala bersamaan 1 gunung Uhud. Kalau 2 kirat, 2 gunung Uhud. Sahabat dengar, betul ke? Kalau betul, kami nak amal sungguh-sungguh. Subhanallah, kan? Kita dengar, oh sunat je, ada orang dah pergi, tak apalah, kan? Ataupun sembahyang jenazah pun cukuplah. Allah, beza kat kita, kan? Sayyidina Ibnu Umar telah menyuruh Hadrat Khabab supaya pergi berjumpa Sayyidatina Aisyah. Nak pastikan betul tak hadis ni, Sayyidina Ibnu Umar suruh Sayyidina Khabab, kamu pergi jumpa dengan Ummul Mukminin, ibu bagi orang beriman, Sayyidatina Aisyah, untuk sahkan hadis ni, dan bertanya kepadanya tentang hadis Sayyidina Abu Hurairah ini. Kemudian kembali kepada beliau untuk memberitahu apakah jawapan Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan, Sayyidina Ibnu Umar mengambil segenggam anak-anak batu masjid dan membolak-balikkannya di dalam tangannya hingga utusan tadi kembali. Hadrat Khabab berkata bahawa Sayyidatina Aisyah telah berkata, benarlah apa-apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abdullah ibn Umar ni, dia minta Sayyidina Khabab pergi jumpa Sayyidatina Aisyah, sahkan hadis tadi betul tak? Apa hadis tadi? Siapa yang sembahyang jenazahkan seseorang di masjid dan dia mengiring jenazah sampai ke kubur, maka dia dapat 2 kirat pahala. 1 kirat pahala bersamaan sebesar gunung Uhud. Besar tuan-tuan gunung Uhud, kan? Dan Nabi beritahu siapa yang sembahyang jenazah saja dan pulang ke rumah, tak mengikuti orang ke kubur, maka dia dapat 1 saja kirat, pahala kirat. Jadi sahabat dia dengar, dia kata apa? Sayyidatina Aisyah telah membenarkan kata-kata tu. Benarlah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Lalu Sayyidina Umar melemparkan anak-anak batu yang ada di dalam genggamannya sambil berkata, kalau begitu kita telah mensia-siakan banyak kirat. Allah. Maksudnya kadang-kadang kita sembahyang jenazah je, lepas tu kita balik.
Sedangkan kita ada masa ruang lagi, banyak lapang lagi, kan? Patutnya kita iringi jenazah sampai ke perkuburan supaya dapat pahala dan dapat berkah daripada pergerakan orang beriman. Dalam riwayat Imam Hakim ada sedikit tambahan, iaitu Sayyidina Abu Hurairah berkata, kami tidak mempunyai sebarang kesibukan dengan pertanian atau perniagaan di pasar-pasar yang akan menyebabkan kami terpaksa meninggalkan Nabi. Saya hanya ingin baginda mengajar saya beberapa kalimah atau baginda memberi beberapa suapan makanan. Lalu Sayyidina Ibnu Umar berkata, wahai Abu Hurairah, pada hakikatnya memang kamu sentiasa berada di samping Nabi dan kamu lebih banyak mengetahui tentang hadis daripada kami. Subhanallah. Kan? Jadi walaupun Sayyidina Abu Hurairah ni dia kata, saya ni duduk dengan Nabi ni, berdamping dengan Nabi ni, kalau boleh nak ada sesuap makan je untuk berteduh berpayung dengan kebaikan Nabi. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Abu Hurairah, kamu memang sentiasa berdamping dengan Nabi dan selayaknya lah kamu banyak memahami sabdaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bagaimana keadaan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tuan-tuan, tadi kita cerita pasal apa? Pasal solat jenazah dan mengiringi jenazah. Kalau saya dan tuan-tuan ada kelapangan masa, tolonglah saya tuan-tuan sungguh-sungguh untuk solat jenazah bersama-sama dan mengiringi jenazah ke kubur. Kerana dalam riwayat Nabi beritahu, siapa yang sembahyang jenazah dan dia mengiringi jenazah ke kubur, dia dapat 2 pahala qirat. 2 pahala qirat. 1 qirat bersamaan sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan pernah tahu tak gunung Uhud besar? Besar tu pahala dia. Besar tu kan pahala gunung, pahala 1 qirat. Dan siapa yang sembahyang jenazah dan dia mengiringi jenazah ke kubur, dia dapat 2 pahala qirat. 2 pahala qirat besar mana? 1 pahala qirat sebesar gunung Uhud, 2 pahala qirat sebesar 2 gunung Uhud. Subhanallah, besar sangat kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tanah sebesar selebar gunung Uhud, 1 ekar lah contoh, dapat 1 ekar. Kalau mengiringi jenazah dapat 2 ekar. Subhanallah, berlumba-lumba dah dapat 2 ekar. Kan? Maka dimulakan Allah SWT dan Nabi beritahu, siapa yang sembahyang jenazah saja dan pulang tak mengiringi jenazah ke kubur, maka dia dapat 1 saja pahala qirat. 1 pahala qirat sebesar gunung Uhud. Kalau 2 pahala qirat sebesar 2 gunung Uhud. Jadi sahabat kata, ya Allah, kami telah mensia-siakan banyak qirat. Allahu Akbar. Jadi lepas ni kami akan sembahyang jenazah dan mengiringi jenazah ke kubur. Subhanallah. Itulah tuan-tuan, kehidupan para sahabat yang berlumba-lumba, kan, seronok dengan kehidupan dengan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak apa dah tuan-tuan? 832. Okey tuan-tuan, saya bawa lagi satu kisah yang ringkas dan insya-Allah dapat memberi kebaikan pada kita. Pertanyaan para wanita Ansar tentang agama dan pertanyaan Sayyidatina Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi hadas. Tuan-tuan, biasanya lelaki ni ada mimpi, kan? Lelaki mimpi sehingga keluar air mani, kan? Lelaki lah mimpi sehingga keluar air mani, jadi mimpi hadas kena mandi wajib. Okey, pertanyaan para sahabat di kalangan wanita kepada baginda Nabi, adakah wanita juga mimpi keluar air mani? Adakah wanita juga mimpi sehingga keluar air mani? Ini kisahnya tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa wanita Ansar adalah wanita yang amat baik. Perasaan malu tidak menghalang mereka untuk bertanya tentang masalah agama serta memahaminya. Sayyidatina Ummi Sulaim berkata bahawa saya tinggal berjiran dengan isteri Nabi, Sayyidatina Ummu Salamah. Satu ketika saya telah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, beritahulah pada saya jika seorang wanita melihat dalam mimpinya yang suaminya bersetubuh dengannya, adakah dia mesti mandi hadas? Tuan-tuan, soalan fiqah, soalan agama ni kan tak menghalang seseorang tu untuk belajar. Walaupun kadang-kadang persoalan ni agak malu. Seorang wanita Ansar telah bertanya kepada Nabi, kalau seorang wanita tu, isteri tu, dia bermimpi
bersama dengan suami dia, bersetubuh dengan suami dia, adakah dia kena mandi hadas juga? Mendengar Sayyidatina Ummu Salamah berkata, "Wahai Ummu Sulaim, teruknya kamu telah menghina kaum wanita di hadapan Nabi." Ummu Sulaim berkata, "Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyatakan perkara yang benar. Kita bertanya kepada Nabi tentang masalah yang merumitkan kita adalah lebih baik daripada kita hanya diam dalam kegelapan." Tengok sifat para sahabat, tuan-tuan. Bertanya kepada Nabi untuk keluarkan ketidakfahaman agama, itu lebih baik daripada diam dan duduk dalam kegelapan. Nampak macam pertanyaan tu malu. Apa pertanyaan dia, tuan-tuan? Kalaulah seorang isteri tu bermimpi bersama dengan suaminya, bersetubuh dengan suaminya, adakah dia perlu mandi hadas? Jadi seorang wanita bertanya, Ummu Sulaim telah bertanya kepada Nabi, dan ketika itu Ummu Salamah pun dengar soalan tu. Isteri Nabi berkata, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah berkata, "Wahai Ummu Sulaim, teruknya soalan kamu ni. Malu soalan ni." Ummu Sulaim beritahu, "Kami lebih baik untuk bertanya supaya keluar daripada masalah ini yang merumitkan kami, daripada kami diam dan duduk dalam kegelapan." Tengok sifat para sahabat, tuan-tuan. Tak malu bertanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, moga kedua-dua belah tanganmu terkena panah." Ni maksudnya apa? Soalan kamu ni sangat-sangat mantap, sangat bagus. Wanita itu wajib mandi jika dia terlihat air mani pada anggota atau pakaiannya. Jadi wanita pun sebenarnya kalau nampak ada air mani, ada cecair keluar pada kemaluannya ataupun pada pakaiannya, kata Nabi, maka wajib mandi, wajib. Sayyidatina Ummu Sulaim bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, adakah wanita juga mempunyai air mani?" Ummu Sulaim tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah wanita juga ada air mani?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Lalu bagaimana seorang anak itu menyerupai ibunya? Mereka wanita adalah pecahan daripada kaum wanita, yakni perangai dan tabiat mereka menyerupai lelaki." Maka tuan-tuan, bahasa mafhumnya itu, wanita pun ada juga benihnya ataupun air maninya. Haza wallahu a'lam. Boleh insya-Allah, tuan-tuan. Yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Semoga ada manfaatnya perbicaraan kita pada hari ini. Kita ulang balik tadi apa, tuan-tuan? Kisah yang pertama, Sayyidina Umar memuliakan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kerana Sayyidina Abdullah ibn Abbas ni di antaranya orang faham agama, orang faham Al-Quran, sehingga dia tahu juga syarahan surah Al-Quran melebihi daripada orang-orang pembesar-pembesar Islam yang lain. Jadi ada kemuliaan juga, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Dan kisah yang kedua apa, tuan-tuan? Kisah yang kedua adalah Sayyidina Ibnu Umar meriwayatkan hadis mengiringi jenazah, solat jenazah dan mengiringi jenazah, 2 qiraat pahala. Kalau sembahyang jenazah tanpa mengiringi jenazah, 1 qiraat pahala. Dan kisah ketiga adalah wanita juga perlu mandi wajib sekiranya dia terlihat ada air mani keluar pada diri dia ataupun pakaian dia. Haza wallahu a'lam. Semoga ada manfaat muzakarah kita pada hari ini. Yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Terima kasih kepada AJK, Ahli Jawatan Kuasa Surah An-Nur BSS Fasa 2. Semoga usaha murni kalian, Tuan Haji Ramlan dan kawan-kawan yang lain, haji-haji yang lain, hadirin hadirat muslim-muslimat, dalam menjayakan kuliah online, dalam tak jemu-jemu untuk menuntut ilmu, bermuzakarah, semoga ada manfaatnya perbicaraan kita pada hari ini. Haza wallahu a'lam. Kita akhirkan majlis kita dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma hdi man yarana wahdi man la yarana wahdi an-nasa jami'a. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika raddan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.